Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 5 Jun 2020 bersama saya, Syazwana Ami. Kadar pengangguran negara dijangka meningkat kepada 5.5% atau lebih 860,000 penganggur untuk keseluruhan tahun 2020 mengikut perangkaan Jabatan Perangkaan Malaysia. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin hari ini berkata ini susulan ekonomi Malaysia yang dijangka menguncuk pada suku kedua tahun ini berikutan usaha negara membendung penularan wabak COVID-19 masih berjalan. Sehubungan itu, kerajaan hari ini mengumumkan Pelan Jana Semula Negara Ekonomi atau Penjana bagi memacu kembali ekonomi Malaysia. Di bawah penjana ini, kerajaan telah pun mengenal pasti tiga teras utama, iaitu pertama, memperkasakan rakyat, empower people. Keduanya ialah melonjakkan perniagaan, propel businesses. Dan ketiga, merangsang ekonomi, yakni stimulate the economy. Secara keseluruhannya, terdapat 40 inisiatif bernilai RM35 bilion di bawah penjana. Daripada jumlah itu, RM10 bilion merupakan suntikan fiskal langsung daripada kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Muhammad Rizwan Muhammad Yusof hari ini menafikan spekulasi bahawa beliau akan meletakkan jawatan. Bercakap dalam satu sidang media khas di kediamannya di Kajang hari ini, Muhammad Rizwan menjelaskan bahawa beliau percaya terdapat kumpulan tertentu yang mahu gugat kestabilan politik negara dengan menyebarkan spekulasi tersebut. Sekali lagi, saya nak ulangi, saya tidak meletak jawatan dan tidak akan meletak jawatan. Malah terus bekerjasama dengan barisan kabinet yang dipimpin yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk memantapkan pentadbiran dan pengurusan negara, utamanya dalam keadaan ekonomi yang sangat mencabar akibat wabak COVID-19. Jumlah kes baru jangkitan COVID-19 turun semula kepada 2 angka hari ini setelah melonjak kepada 277 kes semalam. Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, sebanyak 19 kes COVID-19 baru dicatatkan menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan adalah sebanyak 8,266. Ingin dimaklumkan daripada 19 kes baru yang dilaporkan, 7 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Daripada 12 kes penularan tempatan, 3 kes adalah bukan warga negara dan 9 kes adalah di kalangan warga negara Malaysia. Sehingga kini sebanyak 6 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 1 kes memerlukan bantuan pernafasan. Setakat tengah hari tadi, 51 lagi pesakit sembuh sepenuhnya, menjadikan jumlah keseluruhan yang pulih dari jangkitan wabak itu ialah 6,610 orang atau 80%. Beliau juga mengumumkan 1 kematian dicatatkan pada hari ini. Perbicaraan mahkamah terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak atas dakwaan berhubung 42 juta dana SRC International Sdn Bhd akhirnya akan selesai pada 28 Julai. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali hari ini memutuskan bahawa dia akan menyampaikan keputusan pada pukul 10 pagi pada hari itu. Perbicaraan telah berlangsung selama 94 hari dengan penyerahan akhir berlangsung dalam jangka masa 3 hari dan berakhir hanya sekitar pukul 1 tengah hari ini. Keputusan itu akan menandakan selesainya kes pertama dari beberapa perbicaraan terhadap Najib berhubung 1MDB. Isu 1MDB menyebabkan pendakwaan ahli perbankan di seluruh dunia atas jenayah kewangan. SRC International sebelumnya merupakan anak syarikat 1MDB sebelum diserap ke Kementerian Kewangan diperbadankan pada tahun 2012. Kementerian Kewangan diperbadankan adalah sebuah entiti yang dikendalikan oleh Najib yang ketika itu merupakan Menteri Kewangan. Polis berpendapat hukuman penjara bersifat mandatory perlu disediakan dalam pindaan undang-undang untuk menangani isu pemandu mabuk di negara ini.
Ketika ditemui pemberita hari ini, Ketua Polis Negara Abdul Hamid Bador berkata beliau menyokong tindakan meminda undang-undang bagi kesalahan itu dari Kementerian Pengangkutan atau Kementerian Dalam Negeri. There must be a deterrent, mandatory jail sentence that will deter them. So if you leave it just like that, it's up to the judge to this one. There might be a different interpretation from one judge to the other. So, but once we make it mandatory for a prison sentence, that will be very good. I think that is a very strong deterrent for those who think that they can drink and drive and endanger other people. UMNO tidak akan menyertai Perikatan Nasional secara rasmi jika gabungan itu berdaftar pada masa akan datang, menurut anggota Majlis Setinggi Parti itu Dr. Muhammad Fuad Zakarshi. Beliau mendakwa ia berbeza dengan Hasrat Bersatu yang menurutnya ingin menjadikan PN sebagai pertubuhan rasmi. Dalam satu kenyataannya di Facebook, beliau turut bertanya apakah langkah Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang seterusnya jika UMNO enggan menyertai PN secara rasmi. Sebelum ini, dua pemimpin tertinggi UMNO, Ahmad Zahid Hamidi dan Muhammad Hassan ada mengatakan UMNO hanya akan menyokong PN sehingga pilihan raya umum ke-15 sahaja. MT UMNO juga dilaporkan sebulat suara menolak untuk menyertai gabungan itu secara rasmi. Bagaimanapun pada 17 Mei lalu, Bersatu bersama BN, PAS, GPS dan dua parti berasaskan Sabah menyatakan sokongan terhadap penubuhan PN melalui kerjasama gabungan parti-parti politik. Kenyataan tersebut ditandatangani Muhyiddin, Ahmad Zahid selaku pengerusi BN, Presiden PAS Abdul Hadi Awang, pengerusi GPS Abang Johari Openg, Presiden PBS Maximus Ongkili dan Presiden STAR Jeffrey Kitingan. Hujung bulan lalu pula, PN menubuhkan Majlis Presiden yang dianggotai pemimpin tertinggi semua anggota gabungan itu. Bagaimanapun, Memorandum Persefahaman MOU PN dikatakan hanya untuk mencerminkan sokongan majoriti terhadap Muhyiddin Yassin selaku Perdana Menteri dan tidak bersifat mengikat. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda terus mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.